السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis, yang mana malam ni insya-Allah kita akan baca daripada bab yang ke-10. Kita dah bahas bab yang ke-10, tapi kita baca sekali lagi untuk kita tengok syarahan dan tahqiq dia. Bab yang ke-10 muka surat yang ke-74, di bawah tajuk keperluan mengikut sunnah. Kata pengarang hafizahullahu ta'ala, hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis. An Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yadullahi 'alal jama'ati wasyaitanu ma'a man yukhaliful jama'ah. An Abdullah qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima thumma qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi as-subulu laysa minha sabilun إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Daripada Arjafah, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu di atas jamaah dan syaitan beserta orang-orang yang menyalahi jamaah. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Daripada Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah lakaran dengan tangan baginda, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian baginda membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak dilalui melainkan di sana ada syaitan mengajak untuk ke sana. Kemudian baginda membaca ayat, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Daripada dua hadis yang dia sebut pada kita ni, dia nak sebut pada kita tentang apa? Kepentingan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat Rasulillah. Maksud dia, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kita terjemah dua perkara, tapi amrain ni boleh juga diterjemah dengan dua arahan. Aku tinggalkan pada kamu dua arahan, maknanya arahan yang tepat dan arahan yang betul.
dan Nabi janji orang yang ikut dan berpegang pada dua arahan ni lan tadillu. Kalau orang belajar bahasa Arab, perkataan lan ini nafiyun lil abad, maknanya penafian secara selama-lamanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama mana berpegang dengan dua arahan tersebut ataupun panduan tersebut. Nabi kata kitabullah al-Quran dan juga sunnah Rasul. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya kejayaan itu ada bagi orang yang mengikuti arahan daripada Allah dan juga arahan daripada Rasul. Kita tengok syarah dan tahqiq muka surat 76, dia sebut apa? Jalan yang lurus adalah objektif daripada kebangkitan semua Rasul. Sedangkan syaitan sentiasa mencari jalan membengkokkan manusia dari jalan lurus ini. Syaitan menjanjikan pelbagai kekayaan dan kesenangan palsu yang mudah menarik nafsu manusia dari sudut harta material, gelaran dan lain-lain sepertinya. Sahabat Nabi iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah dengan mudah menjelaskan bahawa sirat al-mustaqim ialah Islam. Juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, ianya adalah Al-Quran. Al-Muzani menghurai lanjut dengan menyatakan, ia adalah apa-apa yang dilakukan dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dituruti sahabatnya. Itulah jalan yang lurus. Jadi dalam syarahan yang disebut di sini nak beritahu pada kita, tidak ada terjemahan lain pada siratan mustaqima, jalan yang lurus. Kita duk baca selalu dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya ialah itba'ul kitabillah, kita mengikuti kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Tidak ada lagi terjemahan lain yang lebih baik daripada benda tu. Lalu apa lagi yang disebut oleh pensyarah sini? Disebut bagi lebih memberi kefahaman. Muka surat 76 lagi. Ringkasnya ulama menjelaskan bahawa jalan lurus itu asasnya Islam, yang mana sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Itulah jalan yang lurus, manakala sumber-sumber lain seperti amalan khulafa ar-rasyidin turut menjadi sumber yang sahih serta termasuk dalam kategori sunnah. Selain itu, rujukan akal turut diterima dengan syarat ia perlu dipandu oleh sumber-sumber Al-Quran dan sunnah yang telah memperincikan prinsip-prinsip dan seluruh aspek kehidupan. Maknanya nak beritahu, tidak ada lagi jawapan lain melainkan sunnah, itu ialah Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Namun apa yang menjadi kerisauan adalah wujudnya banyak kumpulan yang mendakwa berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah, tetapi kaedah dan cara mereka memahami teks Al-Quran dan sunnah itu boleh menjadi ekstrim atau terlalu longgar sehingga tidak lagi berada di jalan yang lurus. Ini yang jadi masalah kepada kita. Bila mana di akhir zaman ni orang yang menisbahkan diri mengikuti Al-Quran dan sunnah, kumpulan yang menisbahkan diri mengikuti Quran dan sunnah terlalu ramai, menyebabkan kita jadi keliru, menyebabkan kita jadi samar. Siapakah ataupun kumpulan manakah yang paling tepat pengamalannya? Dalam pada itu syaitan sentiasa menggoda setiap pihak sebegini untuk mendabik dada. Mereka adalah kumpulan terbaik serta menjadikan yang lain sebagai sesat ataupun lebih teruk lagi sebagai kafir. Hasilnya, walaupun kita ataupun segolongan manusia itu sudah berada di jalan yang lurus, ia tidak pernah sunyi daripada bisikan iblis dan syaitan. Kerana itu, kita sentiasa berdoa dalam bacaan Al-Fatihah supaya sentiasa berada di jalan yang lurus. Jadi nak beritahu pada kita, kewajipan mengikuti sunnah itu jelas. Memang kita kena ikut sunnah. Tapi takat mana kita nak kena ikut sunnah? Adakah kita akan ikut sunnah ataupun ayat Quran itu secara literal, secara terjemahan semata-mata, tanpa ada ilmu-ilmu lain yang melengkapkan kepada kita untuk kita faham, untuk kita tahu apakah yang dimaksudkan? Sebab tu kalau kita tengok, bila mana adanya dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi, setiap dalil pada Quran, setiap hadis-hadis Nabi ni, dia ada sebab kenapa diucapkan begitu, kenapa diturunkan begitu. Sebab-sebab ni membantu kita untuk kita faham,
apa situasi yang berlaku untuk kita amalkan dalam kehidupan. Lepas tu nak jadikan cara ikutan kita tu betul macam mana yang Allah Ta'ala nak. Itu benda yang kita kena jelas dulu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita setakat ikut sunnah ataupun hadis Nabi semata-mata, ia akan melahirkan orang yang kadang-kadang ia diri rigid, terlalu ketat, dan menyebabkan kita silap faham. Contoh, kalau satu orang dia baca hadis, buka kitab hadis dia pun baca, tanpa dia melihat syarah hadis tu, menyebabkan dia boleh faham dan beramal dengan agama cara yang salah. Saya nak beri contoh pada ahli jemaah sekalian. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim, kita akan jumpa hadis. Kita akan jumpa hadis yang mana hadis ni dia cerita pada kita satu orang, nama dia Salim. Salim ni salah seorang sahabat Nabi. Bukan SM Salim Salim. Okay. Salim ni salah seorang sahabat Nabi yang dia ni rapat dengan Abi Hudzaifah ataupun Abu Hudzaifah. Dan Salim ni Nabi SAW sebut dia ni sahabat Nabi yang hebat bacaan Quran dia, sehingga Nabi kata ta'allamul Quran min arba'. Belajarlah kamu Quran daripada 4 orang. Yang pertama Nabi sebut Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Muaz bin Jabal. Yang keempat Nabi kata Salim maula Abi Hudzaifah. Salim dan Abu Hudzaifah ni, Abu Hudzaifah tuan kepada dia, Salim tu hamba pada dia. Jadi Salim tu status dia hamba. Tapi lepas daripada dia bebaskan Salim ni, dia jadikan Salim ni berpangkat macam anak angkat dia. Maknanya Abi Hudzaifah dibebaskan Salim, tapi dia rapat dengan bekas hamba dia ni. Maula tu maksudnya bekas hamba. Jadi bila mana kita baca satu hadis dalam Sahih Muslim, saya tak ingat hadis tu nombor berapa, bab berapa. Cuma hadis tu dia cerita kepada kita keadaan yang dihadapi oleh isteri kepada Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ni dia rasa tak selesa dengan perbuatan suami dia. Isteri Abu Hudzaifah ni tak selesa dengan perbuatan suami dia Abu Hudzaifah, yang selalu ajak Salim masuk dalam rumah. Selalu ajak Salim masuk dalam rumah. Salim tu bukan anak dia pun, bukan juga hamba, bekas hamba, cuma kawan tu rapat dengan Salim ni. Suami dia rapat dengan Salim ni, sehingga isteri dia tak senang. Isteri dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada cara tak untuk aku ni rasa selesa dan rasa tak terganggu dengan kedatangan Salim? Terganggu sebab apa? Kadang-kadang dia tidak sempat tutup kepala dia. Salim ada dalam rumah, terperasan aurat dia. Jadi dia rasa tak selesa. Hadis tu, isteri dia tanya Nabi. Salim pada waktu tu dah umur 20-an, 20 lebih. Nabi kata, kenapa kamu tak jadikan Salim tu anak susuan kamu? Salim tu usia 20-an dah. Ni hadis ni sedap aja. Kenapa tak jadikan anak susuan? Kacau baca hadis ni. Okay. Nanti kita terang bagi habis, cerita bagi settle dulu. Okay. Mudah cerita, isteri Abu Hudzaifah bagi kawan tu minum susu dia. Tapi dia tak bagi minum direct lah tuan-tuan. Dia bagi letak dalam gelas siap lah. Bagi minum direct lagu tu kacau. Okay. Lepas pada tu diisytiharkanlah Salim tu anak angkat, anak susuan kepada Abu Hudzaifah. Jadi dia tidak ada isu aurat lagi lah. Okay. Nabi wafat. Berlaku kes yang sama pada sahabat lain. Orang pergi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, macam mana nak buat ni? Kami ni ada anak angkat kami ni dah lebih pada usia balik. Lebih pada 15 dah. Okey. Ataupun 20 ke atas. Maka Aisyah pun kata, tidak aku melihat melainkan apa yang telah Nabi suruh isteri Abu Hudzaifah buat kepada anak susuannya Salim. Maknanya Aisyah nak kata, pakai kaedah tu, anak yang dah tua pun nak bagi jadi, aku kata apa, tidak ada gap aurat, bagi dia minum susu, jadi anak susuan. Benda tu sampai pada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab jadi khalifah pada waktu tu. Umar Al-Khattab cepat-cepat blok benda tu. Dia kata
Isu status anak susuan Salim Maula Abi Huzaifah ni khusus kepada Salim sahaja, tak berlaku pada orang lain lepas pada tu dah. Tak boleh buat tuan-tuan. Nampak macam gembira ada macam nak buat kot. Okey. Tak berlaku Tak berlaku. Tak aci. Kacau. Okay. Dia khusus untuk Abu Huzaifah saja. Kalau nak buat anak susuan ketika mana waktu dia, usia dia masih lagi menyusu, waktu tu. Cuma berapa kali susuan tu khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian Syafi'iyah kata 3 kali, sebahagian kata 5, sebahagian kata sekali. Cuma nak beritahu tak aci dah usia 15 tak boleh. Itu khusus pada Salim. Cuma saya nak sebut, kalau kita baca hadis tu saja, kita seorang-seorang baca, kita pun rasa ilmu baru ustaz-ustaz jarang mengajar ilmu ni. Kita pun nak buatkan orang-orang kita kenal jadi anak susuan kita. Tak boleh, benda tu tak boleh. Jadi nak baca hadis kena ada pemahaman dulu. Kena ada pemahaman. Dan antara contoh lain kalau kita tengok, Nabi larang kita buat saf jika dipisahkan oleh tiang. Tak boleh buat saf. Kalau kita tengok sebahagian orang yang belajar hadis ataupun pengamalan, terutamanya negara Arab, sebahagian negara Arab, dia orang memang berpegang dengan hadis ni, dia orang tak buat saf bila mana saf tu terpisah dengan tiang. Tak buat. Okay. Kalau kita tengok syarah hadis, Bulughul Maram pun ada hadis ni. Sebab apa larang, Nabi larang buat tu? Sebab tiang Masjid Nabawi tidak sekukuh tiang masjid kita. Kalau orang buat saf itu, kalaulah waktu solat Jumaat, kalau orang tu berpaut pada tiang ataupun batang kurma tu, terbalik habis satu masjid. Jadi pengamalannya berkait pada zaman pada waktu tu. Berkait pada zaman. Okay. Jadi memang kita kena ikut sunnah Nabi. Tapi ada benda-benda sunnah yang dia dah terputus dengan sebab Nabi dah muktamadkan. Okey, ni khusus untuk kawan tu saja. Ataupun sunnah kahwin ramai, Nabi kahwin sampai 9, hakikatnya sunnah. Tapi dengan sebab ada ayat pemutus, bagi mana-mana orang yang bukan Nabi, ianya tidak boleh lebih daripada 4, tu saja. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya itu juga orang panggil sunnah. Tapi berhati-hati dalam mengamalkan sunnah, perlu faham. Sebab tu hari ni orang duk viral ada satu video orang pun hantar juga kat saya, tanya, ada satu orang ustaz pada Indonesia kot. Okay. Dia kata solat pakai mask, pakai pelitup muka ni batal solat. Saya tak dengar habis tapi rasanya batal dia sebut. Batal solat kan? Okay. Maknanya haram pakai mask ketika mana solat. Okay. Hadis tu ada tak dalam kitab-kitab hadis? Ya, ada. Hadis tu memang ada. Hadis tu riwayat Ibnu Majah. Okay. Kalau kita tengok hadis tu berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajulu fahu fi shalah. Maksud hadis tu daripada Abu Hurairah, kata Nabi melarang sesiapa yang ingin salat dalam keadaan dia menutup mulutnya. Riwayat Ibnu Majah. Pertama kita nak tengok dari segi sanad hadis ni. Adakah sanad dia okey, tak ada masalah? Mengikut kajian yang sempat kita cari, dalam sanad ni ada seorang nama Al-Hasan bin Zakwan. Dia problem. Jadi hadis ni tak sampai pada hadis yang sahih. Okay. Tapi para ulama bincang tentang hukum orang yang salat dalam keadaan menutup muka, menutup mulut. Okay. Macam mana? Okay. Saya sebut secara ringkas saja. Menutup mulut bila mana kita salat, semua ulama mengatakan makruh. Sebab semua fuqaha dia guna perkataan wa yakrahu, semua sebut macam tu. Alasan Abu Hanifah dia kata sebab apa makruh? Sebab orang Majusi pun bila mana dia beribadah dia tutup mulut. Jadi kalau kita tutup mulut ni, kita tasyabbuh dengan Majusi. Okay. Cuma bila mana video tu dia sebut waktu sekarang ni waktu orang pakai penutup mulut, orang solat pakai penutup mulut. Okay. Ianya berkait dengan konteks dan juga uruf keadaan. Kita kena balik pada kaedah fiqh, yang mana kaedah yang menyebutkan al-hajah tunzilu manzilatad darurah. Bila mana ada keperluan, maka kita buat dengan kadar keperluan. Sebab arahan pakai pelitup muka ni ialah keperluan dan ada rasional daripada pihak pemerintah. Apa sebab kena buat? Dan ia tidak bersifat kekal dan menjadi
atau cara baru kalau nak salat. Bukan. Andai kata Allah Ta'ala angkat penyakit ni, habislah tempoh kita pakai emas tu. Cuma nak sebut pada kita, ada orang ni dia tekan minyak laju sikit sampai tahap dia pergi dekat kenyataan itu, dia sebut batal salat. Bila sebut batal salat ni, lama mana kita pakai emas salat. Jadi ini berkait dengan kita kena fikir banyak lah nak sebut satu benda. Tapi itu bukan daripada Malaysia lah, itu daripada Indonesia. Hari ni banyak orang viral kubur keluar darah macam-macam. Nanti kita cerita kubur keluar darah lah. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya bersederhanalah dalam mengikuti sunnah Nabi. Maknanya nak belajar, nak ikut sunnah Nabi ni, kalau kita ikut secara literal, dia ada problem pada diri kita. Dia ada problem pada diri kita. Sebab tu dia ada ilmu juga untuk memahami. Dan para ulama' pun dia letak. Sebab tu lah belajar ni kena ikut kaedah. Para ulama' fiqh kena ikut. Ada orang dia kata dia tak nak ikut, dia nak pakai ikut hadis. Tak boleh hakikatnya, sebab kita perlukan juga syarahan daripada para ulama', ijtihad para ulama'. Sebab hakikatnya kita akan mengikut ijtihad pada mana-mana orang. Cuma yang kita kena tahu, bila mana kita beramal dalam syariat ni, kita tidak terikat dengan satu pendapat, dan kita tidak mengatakan orang yang pegang pendapat lain pada kita dia masalah ataupun dia salah. Tak. Itu sahaja. Disiplin yang kita kena tahu itu. Kalau kita nak belajar ikut flow mazhab Syafi'i, dipersilakan, itu bagus. Sebab itu menjadikan kita orang yang dapat lihat macam mana para ulama' dia keluarkan satu hukum. Kita tak jadi orang yang terburu-buru. Sebab memang hakikatnya hadis-hadis Nabi ni ianya ialah satu sumber yang perlu diolah juga. Maknanya tak padang kalau satu orang tu dia nak beramal. Bukan kata tak boleh beramal langsung, bukan kata kita nak tutup pintu ni. Cuma nak beritahu pada kita, ada hadis-hadis yang perlu penelitian, dan kita kena tanya orang, supaya tak jadi silap faham bila mana kita baca hadis tu. Bab yang ke-11 perbahasan kita pada malam ni seterusnya, bersederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis. An Abdullah qala, Abdullah sini ialah Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersederhana dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak. Kita tengok syarah dan tahqiq. Apa itu sunnah dan apa pula itu bid'ah? Surat 79. Erti sunnah. As-sunnah menduduki tempat yang kedua dalam senarai sumber-sumber hukum syarak. Itu dulu yang disebut. Dari sudut bahasa, ianya membawa erti suatu jalan ataupun satu cara, sama ada ianya baik ataupun buruk. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Maksud dia muka surat 80 tu, hadis ni riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang merintis, dia guna perkataan merintis, maknanya orang yang melakukan sesuatu. Merintis ni maknanya orang pernah buat dah benda tu, dia ikut. Sesiapa yang merintis sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahalanya serta pahala orang yang beramal selepasnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan sesiapa yang merintis sunnah yang jahat dalam Islam, maka ia menanggung dosanya serta dosa orang-orang yang beramal dengan sunnah jahat tersebut selepasnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis ni Nabi sebut sunnatan hasanah, lepas tu Nabi sebut juga dalam hadis ni sunnatan sayyi'ah. Hadis ni kena faham bagi clear dulu. Nabi kata siapa buat satu sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala. Dan pahala orang yang buat selepas pada tu dengan sebab dia jadi perintis awal kepada sunnah tu. Tu yang pertama. Kemudian Nabi sebut siapa yang buat satu sunnah yang jahat,
lalu ada orang tiru, maka dia akan dapat dosa, dan dosa itu pun akan berkekalan, akan ada saham dia sampailah kepada mana orang-orang yang buat lepas pada tu. Nabi guna sunnatan sayyi'ah, sunnatan hasanah. Pertama kita kena tahu, perkataan sunnah yang Nabi sebut dalam hadis ni dari segi bahasa, bukan dari segi istilah syarak. Sunnah dari segi bahasa maksudnya satu benda yang pernah dibuat, orang dulu pernah buat, adat keturunan, adat turun temurun. Orang kita panggil adat turun temurun. Perkataan Arab panggil sunnah. Sunnah ni maksudnya kebiasaan. Kebiasaan orang kita buat apa, kalau kahwin buat apa, kalau lahir anak buat apa. Itu sunnah bagi orang Melayu. Sunnah bagi orang Melayu. Tapi itukah sunnah yang disebut sebagai sunnah yang kalau kita tak buat, kita tak ada apa-apa, kalau kita buat dapat pahala? Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Itu benda dulu kena clear. Jadi hadis ni jangan salah guna. Ada orang dia kata boleh. Dia nak bagi dekat bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ni, dia duk pakai hadis ni. Sebab hadis ni dia ada sebut sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Tapi sunnah sini maksudnya ialah sunnah dari segi bahasa. Muka surat 80 disebut, namun dari segi sudut istilah dan penggunaan, ianya ditakrifkan dengan pentakrifan yang berbeza di antara ulama fiqh, usul fiqh dan hadis. Menurut ulama hadis, mereka takrifkan as-sunnah sebagai semua yang diriwayatkan daripada Nabi, sama ada ia berbentuk perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat baginda ataupun akhlak. Ini definisi sunnah di sisi ahli hadis. Ma sadara, apa yang disandarkan pada Nabi daripada perbuatan, perkataan, diam, tidur, tubuh badan Nabi, pengakuan Nabi, semua tu di sisi ahli hadis dia panggil sunnah. Itu yang pertama. Namun di sisi usul fiqh, ulama usul fiqh, mereka mentakrifkan ia sebagai apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berbentuk perkataan, perbuatan dan pengakuan yang menjadi dalil syarak. Di sisi ulama usul fiqh, maksud sunnah ialah perkataan, perbuatan, pengakuan yang menjadi dalil. Maknanya yang jadi dalil dalam bab ibadat, muamalat seharian kita. Adapun perbuatan Nabi yang bersifat kemanusiaan, tidak menunjukkan ianya ialah kepentingan ataupun ada hubung kait dengan ibadah, maka dia tidak dimasukkan dalam takrif ulama usul fiqh ni. Contoh, Nabi suka makan kambing peha, sunnah ataupun tidak? Dari segi bahasa sunnah. Tapi dari segi syarak, kalau kita tak makan kambing bahagian peha, adakah kita dikira tidak itba'un Nabi? Tidak masuk situ. Ertinya kalau kita makan kambing, kita ambil bahagian lain, bahagian orang kata apa, ikutlah bahagian lain, tak ikut, tak ambil bahagian peha. Adakah kita menyelisihi sunnah Nabi? Tak. Walaupun dari segi maksudnya ia juga ialah sunnah. Dan tak ada masalah pun kalau kita nak makan macam tu pun. Cuma nak beritahu ia bukan syarak, ia bukan syarak. Contoh lain, Nabi suka makan labu, buah labu, qarak. Qarak tu maksud dia buah labu. Nabi suka makan labu. Adakah orang yang tak makan labu dia kurang pahala ataupun dia jadi tak masuk kategori umat Nabi? Tak pun. Ini benda kena clear dulu. Di sisi ulama usul fiqh, apa-apa saja yang Nabi buat yang ada kaitan dengan syarak. Contoh, cara Nabi berwudu. Okey, itu Nabi ambil semayang macam mana, cara Nabi salat macam mana, cara Nabi buat haji macam mana. Itu semua yang dimaksudkan dalam takrif usul fiqh. Berbeza dengan ulama fiqh, mereka mentakrifkan sebagai apa yang diriwayatkan daripada Nabi yang berbentuk mustahab, iaitu perkara yang digalakkan, seperti membasuh 3 kali dalam wudu, solat 2 rakaat sebelum subuh, berpuasa sunat hari Isnin dan Khamis. Di sisi ulama fiqh, apa-apa saja yang Nabi buat secara mustahab, maknanya galakkan untuk beramal baik. Contoh, taslis fil wudu, basuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Kalau kita basuh sekali, adakah wudu kita tidak sah? Tak pun. Cuma sunat. Kita tak buat tak dapat apa-apa dosa pun. Kita buat dapat pahala sunat dia. Okay. Jadi itu perbezaan ta'rif sunnah dari segi ahli bahasa, ahli hadis, ulama usul dan juga ulama fiqh. Keempat-empat beza. Okay.
Muka surat 81, sunnah adalah pentafsir dan penjelas kepada Al-Quran dan ia adalah hujah tertinggi Islam. Malah kedudukannya sebagai hujah disebut jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran seperti berikut. Sebab tu kau tengok, sunnah ialah benda yang sangat luas. Kita perlu faham dulu definisi sunnah tu bagi clear. Barulah kita boleh nak bincang dengan lebih besar lagi dekat mana yang disebutkan sebagai itba'un Nabi dan dekat mana yang disebut sebagai kemanusiaan Nabi. Contoh hadis riwayat Muslim, Nabi pergi perang, Nabi balik pada perang, Nabi letih, Nabi berjalan dengan para sahabat sampai ada sebahagian sahabat pegang pedang, pegang busur panah, jatuh, terlalu mengantuk. Mengantuk lepas pada perang ni ialah salah satu daripada nikmat Tuhan. Tapi mengantuk dalam kuliah bukan nikmat. Okay. Mengantuk ketika mana lepas perang dia nikmat Tuhan lah. Okay. Mengantuk satu lagi, mengantuk dalam kuliah, dia bukan nikmat lah. Itu gangguan syaitan. Itu gangguan syaitan. Nikmat ni kalau perang. Sebab tu tengok lepas balik pada perang Uhud, Nabi dan para sahabat mengantuk sakan sampai ada yang terjatuh pedang apa semua. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh Nabi dan para sahabat jangan fikirlah kalah tu selesai dah, yang kalah tu dah selesai. Jadi nak beritahu mengantuk sebab tak nak bagi fikir, tak nak datang humum. Tapi mengantuk dalam buat ibadah apa-apa semua, itu datang daripada syaitan. Itu datang daripada syaitan. Okey. Tak lebih iblis tak lebih iblis. Kita tak lebih iblis. Okey. Jadi contoh saya nak bagi, Nabi balik pada perang, saya tak ingat perang apa, tapi ini bukan perang Uhud lah. Mengantuk yang sangat-sangat mengantuk. Akhirnya Nabi sebut, Nabi perintahkan para sahabat, kita berhenti sini, kita tidur. Sahabat semua setuju. Semua sahabat berhenti dan tidur. Bila mana tidur, Nabi tidur tu nyenyak lah. Maknanya tidur yang sangat-sangat nyenyak. Sehingga Nabi bangkit, dalam riwayat tu kata sebahagian sahabat, Nabi merasai panasnya kulit Nabi terkena cahaya matahari. Dalam erti kata lain, dah terlepas solat subuh. Terlepas dah solat subuh, dah keluar pada waktu subuh dah. Maknanya matahari dah tegak dah. Nabi kejutkan Bilal, Nabi suruh Bilal azan, lepas tu Nabi salat subuh berjemaah luar pada waktu. Jadi sunnah dalam hadis ni ialah bangun subuh lewat. Sunnah dia. Siapa terlepas waktu. Sunnah juga. Sebab benda tu Nabi buat. Okay. Ini yang ramai nak buat ni. Okay. Cuma yang berlaku pada diri Nabi sekali ni saja. Tidak ada hadis lepas tu berulang pula. Perang lain terlewat pula subuh, tak ada. Sekali tu je yang Nabi terlewat subuh. Okay. Jadi adakah ini dianjurkan untuk kita ikut? Tak. Maknanya kalau ada orang dia lewat subuh, orang tanya dia, mu ni lewat semua subuh, dia kata ni sunnah Nabi, mu tahu apa? Buka Sahih Muslim, ada Nabi lewat subuh. Mu ingat sunnah ni jubah je. Sedap jugalah evidence dia, tapi itu berlaku sekali sahaja. Nak sebut kepada kita bahawasanya berkaitan dengan apa kata sunnah ni, dia perlu lihat pada banyak benda. Kemudian muka surat yang ke 83 tu. Okay. Yang tu dalil-dalil ya. Muka surat 83, as-sunnah di antara tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Okay, ini juga pendetailan dalam bab ni. Sunnah perlu difahami dengan betul supaya penentuan hukum dapat dilakukan dengan tepat. Antara kaedah memahami yang penting adalah dengan mengetahui perbezaan as-sunnah at-tasyri'iyah dan juga as-sunnah ghairu tasyri'iyah. Okay. Ni apa benda yang dia sebut sini? Sunnah tasyri'i, sunnah Nabi yang menjadi dalil syarak. Dan ada satu bahagian sunnah Nabi yang tak jadi dalil syarak. Tasyri'i maksudnya dia dikira sebagai ibadah dan dia pelengkap pada ibadah. Contoh Nabi salat berjemaah. Nabi jarang salat seorang. Bahkan tidak ada riwayat Nabi salat seorang. Sebab tu kalau tengok Nabi SAW, dia jarang, dia tak ada beri alasan. Ataupun sahabat perasan Nabi tak mari masjid, tanya sebab apa tak mari masjid? Rasulullah, saya nak berjemaah dengan isteri. Tak ada. Ini pun satu masalah. Ada orang dia tak mari masjid, tanya sebab apa tak mari masjid haji? Semayang dengan hajah kat rumah, bagus sunnah haji.
Okay, tak ada. Benda tu tak ada. Okay. Bahkan kalau kita tengok, dia ada satu hadis. Saya tak pasti hadis tu galakkan dapat pahala bagi seorang isteri yang mengarahkan suami pergi ke masjid, walaupun dia tak salat dengan suami dia di rumah. Okay. Kalau satu orang suami dia nak salat dengan isteri dia di rumah, dia salat di masjid dulu, balik tu baru dia salat dengan anak isteri dia. Itu ada dalam perbuatan para sahabat. Cuma sebahagian orang letih semayang dah di masjid, lepas tu balik rumah, isteri dengan anak ajak pula semayang. Ada orang dia, itu sunnah yang betul. Itu sunnah yang betul sebenarnya. Okay. Ada sebahagian orang dia tak pergi salat masjid dengan alasan nak salat dengan anak isteri di rumah. Time PKP boleh nak buat. Ni dah habis dah PKP. Ni dah waktu untuk datang ke masjid dah. Itu bagi lelaki. Maknanya kita i'adatus salah fil bait, ulang salat di rumah ni selepas kita salat di masjid. Itu sunnah. Itu dipanggil sunnah tasyri'iyah. Adapun sunnah yang tidak tasyri'iyah ialah berkaitan dengan makanan yang Nabi makan, tapi Nabi tak sebut khasiat dia ataupun manfaat dia. Cuma riwayat sebut Nabi makan. Nabi makan khiyar. Khiyar ni timun. Nabi makan khiyar dengan kurma. Maknanya Nabi makan kurma, lepas tu Nabi makan khiyar. Cara Nabi makan, kaifiat Nabi makan. Nabi tak sebut makan macam ni buah pinggang sihat daripada makan satu saja. Nabi tak sebut. Kalau Nabi sebut, baru dia disebut sebagai sunnah yang ada bahagian pada tasyri'iyah. Contoh Nabi sebut habbatus sauda, ubat kepada segala penyakit kecuali mati. Tu pun Ibnu Qayyim masih lagi beri penelitian dalam bab hadis tu. Ibnu Qayyim kata habbatus sauda ni memang Nabi sebut, dan hadis tu hadis yang hasan. Nabi kata habbatus sauda ni jintan hitam tu. Okay. Bila mana Nabi sebut habbatus sauda ni ubat bagi segala penyakit, memang sahih lah benda tu. Memang betul kita boleh kata habbatus sauda ni ubat. Okay. Tapi Ibnu Qayyim kata tengok pada kesesuaian orang yang nak makan tu juga. Tidaklah bila mana kita sakit je semua kita bedah habbatus sauda. Darah tinggi habbatus sauda, kecil manis habbatus sauda, buah pinggang habbatus sauda, sakit beranak pun habbatus sauda, sakit perut, sakit kepala pun habbatus sauda. Tak. Itu bukan maksud hadis. Cuma Nabi kata dia ada bahagian pada ubat. Sebab tu Ibnu Qayyim dia kata habbatus sauda tidak sesuai pada semua orang. Sebab sifat dia tu yang terlalu panas. Zaman dia, Ibnu Qayyim kata sebahagian para tabib ni, doktor ni, dia kata bagi orang yang beranak ataupun orang yang mengandung tak sesuai makan sebab dia terlalu panas. Adakah orang yang beranak dan mengandung kalau dia tak makan, dia tak mengamalkan sunnah pada waktu tu? Tak pun. Ini bab kena tengok kesesuaian. Ini antara sunnah tasyri'i dan ghairu tasyri'i yang kita kena faham. Sama juga dengan hadis Nabi suruh orang-orang daripada Urainah minum air kecil unta. Okey, tuan-tuan pernah dengar hadis ni kot? Ada satu kabilah daripada Urainah datang pada kawasan nama dia Urainah. Dia orang ni orang munafik. Dia orang bukan orang yang betul-betul nak masuk Islam. Dia orang datang jumpa Nabi, dia orang kata kami nak masuk Islam. Okey. Nabi pun terima keislaman dia. Lepas dia orang masuk Islam, dia orang kata dia orang tak ada harta. Maka Nabi SAW bagi kepada dia orang ni beberapa unta zakat. Berapa unta zakat. Okay. Jadi dia orang ni bila tahu dapat unta zakat ni, dia orang terus pergi ke ladang unta tu. Tapi dia orang dah plan sesuatu, iaitu dia orang nak ambil semua unta yang ada dalam tu. Semua unta yang ada dalam tu. Okay. Cuma sebelum dia orang dapat ambil tu, dia orang ni demam. Sebab cuaca di Madinah bagi setengah-setengah orang dia tak biasa, dia demam. Macam kita pergi buat umrah, sebahagian orang dia tak biasa sejuk sangat ataupun panas sangat, demam. Jadi dia orang ni demam. Dia orang demam, dia orang pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami semua ni demam ni, orang Urainah ni. Nabi kata sesungguhnya ubat demam itu ada pada air kencing unta tu. Jadi dia orang pun minum air kencing unta, kebah demam. Sebab tu ada sebahagian orang pergi buat umrah, dia orang cari air kencing unta, pergi ladang unta cari. Lepas pada tu kerajaan Saudi keluarkan sindiket air kencing unta. Sebab kerajaan Saudi dia wartakan air kencing unta ni. Dia ada satu pusat kajian air kencing unta di Jeddah. Ada pusat. Kita tak boleh beli sembarangan. Tak boleh beli sembarangan. Okay.
Sebab ada keluar akhbar Saudi, sindiket geng-geng Bangla, geng-geng India yang duk jaga ladang tu, dia orang tak, itu bukan air kecil unta. Air kecil siapa tak tahu, air kecil dia orang tu, dia orang jual. Kita pun belilah atas nama ubat, balik naik penyakit pula. Okay. Cuma dia ada tempat dia. Okay. Hadis minum air kecil unta ni nak kena faham. Okay. Sebab apa? Boleh tak kita saja-saja nak minum air kecil unta? Para ulama' dia beza pendapat. Ada yang kata boleh minum air kecil unta, tak ada masalah. Unta ni tak najis, air liur dia tak najis, air kencing dia tak najis, menaikkan najis dia tu najis. Okay. Cuma bahagian daripada unta ni banyak yang tak najis. Okay. Cuma Imam Syafi'i dia kata arahan Nabi suruh minum air kecil unta tu bagi orang yang ada sakit saja. Ada pun orang yang tak sakit, saja-saja nak minum air kecil unta, tak termasuk hadis tu. Jadi kalau tuan-tuan ada sakit dan memang doktor beritahu ubat dia air kecil unta, sila minum. Okay. Tapi kalau saja-saja bosan dah minum air teh, air kopi, nak letak air kecil unta buah ais dalam, nak perah lemon pula, okey, sila. Tapi tidak mengikut piawaian hadis tu lah. Ini saya nak cerita tentang cara amal hadis bagi clear dulu. Sebab masalah kita hari ni, dia masyarakat, sebahagian masyarakat, dia nampak amal hadis ni pada certain benda-benda macam tu. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia meletakkan pengamalan sunnah ni pada pakaian. Nabi pakai serban warna hitam, ekor serban Nabi 2. Itu sunnah tapi dia tidak tasyri'i. Dia tidak tasyri'i. Okay. Sunnah tasyri'i ni zikir apa yang Nabi zikir? Kaifiat zikir Nabi macam mana? Nabi solat malam macam mana? Nabi puasa macam mana? Nabi bangun tahajud macam mana? Ini yang disebutkan sebagai tasyri'i. Adapun yang tu dia panggil sunnah ghairu tasyri'i, ataupun sebahagian panggil sunnah jibiliyah. Jibiliyah ni maksudnya kebiasaan Nabi tu orang Arab, Nabi buat macam tu. Kebiasaan Nabi orang Arab, Nabi buat macam tu. Sebab apa Nabi pakai serban? Dan memang kawasan tu orang pakai serban. Semua orang pakai serban. Abu Jahal pun pakai serban. Ini semua orang-orang yang pakai serban. Sebab apa Nabi pakai jubah daripada material katan? Sebab memang material tu je yang ada. Ada orang dia buka kedai butik, dia jual material jenis katan ni, dia letak harga tinggi, lepas tu letak pula bawah tu material yang digunakan oleh Nabi. Dia satu masalah, orang kita bila mana tengok benda tu dia jadi gaduh nak beli. Katan ni tuan-tuan, gosok dengan steker tembaga pun dia tak akan straight. Sebab dia jenis kain yang kasar. Dia macam guni gitu kain dia. Dia cotton yang low lah kira. Tapi bila mana dia letak, orang yang design tu letak pakaian material yang Nabi guna, 300 pasang. Padahal RM2 je jual di Mekah. Tapi nak beritahu orang kita mudah kena tipu lah benda macam tu. Okay. Dan itu bukan benda yang itbak, benda-benda yang perlu diletakkan sangat. Ini benda nak kena faham antara sunnah tasyri'i dan juga ghairu tasyri'i. Sebab tu kalau kita tengok ini bab kena faham bagi clear dulu, supaya kita tak jadi orang yang tersilap faham dalam melihat apa yang perlu kita ikut dan apa yang tak perlu kita ikut. Dalam bab pakaian, makanan, Nabi berpakaian dan makan dengan gaya masyarakat Nabi sendiri. Sebab tu kau tengok Nabi dia pakai pakaian. Pakaian ni kau tengok agak luas lah. Nabi pakai pakaian orang Rom, Nabi boleh pakai. Tapi makanan agak tertutup. Maknanya ada makanan yang Nabi makan, ada makanan yang Nabi tak makan. Macam kita orang Melayu, ada makanan yang kita tak boleh makan, ada makanan yang kita boleh makan. Okay. Cara makanan tu membezakan. Tapi bab makan ni Quran sebut selagi mana ia halal dan dia baik, makan. Tidak ada orang kata apa blok yang sangat luas, yang sangat banyak dalam isu ni. Kita boleh makan selama mana dia bersih dan dia okey, dia halal. Okey. Seterusnya apa lagi dalam bab ni? Saya rasa tak ada sangat aku untuk bab ni. Kita terus pergi pada muka surat yang ke-88. Masa masih ada lagi ni. Okay. Yang ke-88 ni bid'ah pula perbahasan dia. Tadi cerita sunnah, ni cerita bid'ah pula. Apa pula erti bid'ah? Okay. Ini persoalan besar dan tidak pernah luntur di zaman. Bid'ah ni, cerita bid'ah ni tuan-tuan, cerita
Sepertengahan mana pun kita nak ambil cerita bab bid'ah, pasti orang akan tak suka hakikatnya, macam mana pun. Tapi alhamdulillah lah kita di Perlis ni agak terbuka lah isu ni, kita boleh bercakap. Setengah-setengah negeri perkataan ni pun tak boleh sebut, sebab dia ada satu allergi macam mana tak tahulah. Tapi ada orang tak nak buka, tapi kena buka dengan gaya dia. Okay, tengok. Ia sudah didebat dan dilumatkan perbincangannya sejak lebih dari 1000 tahun dalam kalangan ulama pada pelbagai zaman. Okay. Cuma saya nak beritahu, isu bid'ah ni dia tak selesai. Para ulama tidak dapat selesaikan dengan baik. Sebab apa? Syubuhat ni maksud dia apa? Propaganda dah masuk, sehingga orang dah nampak satu benda yang sepatutnya orang nampak dengan wajah ni, tapi orang nampak dengan wajah lain. Jadi itu benda yang kita kena clear. Namun ia masih gagal mencapai kesepakatan. Di samping itu, boleh dianggap sebagai keluasan dalam hal ijtihad. Ia juga turut diambil peluang oleh iblis dan syaitan bagi menyuntik kebencian sesama muslim dan mukmin dan orang-orang yang saleh. Tidak kurang contoh-contoh yang berlaku pada zaman silam, sama ada dari kalangan pengikut ataupun ulama besar, yang bertelagah dan bermusuhan sehingga mendorong pembunuhan dalam kalangan pengikut masing-masing. Ini amat disukai oleh iblis tentunya. Justru syarah dan tahqiq saya pastinya tidak akan mampu meredakan perdebatan dan pertikaian yang sudah sekian lama menyala ini. Maknanya kalau kita cerita bab bid'ah, akan ada orang yang tak setuju, terutama yang kita baca dalam buku kita ni. Okay. Buku surat 90. Cuma saya berharap bagi menunaikan amanah ilmu dalam menghurai ringkas topik ini, saya perlu membawa beberapa ijtihad kumpulan ulama silam dalam mendefinisikan bid'ah ini. Okay. Ringkasnya terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikannya, iaitu daripada kalangan ulama Hanabilah dan juga yang lainnya. Ataupun boleh juga saya mudahkan dengan menyatakan kumpulan pertama menerima wujudnya klasifikasi bid'ah pada istilah syarak kepada yang baik, yakni bid'ah hasanah, dan yang buruk, yakni bid'ah sayyi'ah. Okay, cerita bid'ah ni nak beritahu pada kita, sekurang-kurangnya ada dua kumpulan. Satu kumpulan kata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Satu kumpulan lagi kata tidak ada bid'ah, melainkan semuanya sayyi'ah, buruk belaka-belaka. Okay. Kita tengok muka surat 90. Selain daripada itu, pendekatan pendefinisian di atas boleh dilihat pada contoh-contoh di bawah. Okay. Kita tengok, dia bawa beberapa tokoh ulama yang mendefinisikan bid'ah. Kita tak sempat nak baca semua. Okay. Cuma kita nak sebut beberapa yang kita rasa penting. Okay. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Okay. Imam Syafi'i, macam mana dia definisikan bid'ah? Dia kata al-muhdatsatu min umuri darban. Muhdatsat tu maksudnya perkara baru dalam urusan agama ni ada dua jenis. Ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atun dalalah. Apa yang menyelisihi kitab, sunnah, athar ataupun ijma', maka itu bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha minal khairi la khilafa li wahidin min hadha fahadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Adapun yang tidak menyelisihi Quran, sunnah, athar, ijma', maka itu ialah bid'ah yang disebut sebagai bid'ah yang baik, bukanlah tercela. Imam Syafi'i dia definisikan ni masih lagi umum. Dan tengok pada zaman Imam Syafi'i itu sendiri. Zaman Imam Syafi'i ni ialah zaman bid'ah yang tidak intishar, tak terlalu tersebar sangat. Okay. Dan kita kena tahu bid'ah ada dua. Satu bid'ah pada ideologi, satu lagi bid'ah pada amalan. Bid'ah pada ideologi ni apa benda? Cara fikir beragama yang tak pernah Nabi ajar, tiba-tiba ada orang fikir cara tu. Contoh Mu'tazilah. Mu'tazilah dia orang kata orang yang buat dosa besar kafir. Nabi tak pernah sebut pun lagu tu. Ini dipanggil sebagai bid'ah juga. Sebab Nabi tak pernah ajar kita berfikir dengan cara melampau. Itu bid'ah dari segi pemikiran. Yang kedua bid'ah dari segi perbuatan. Perbuatan ni apa benda? Modified ibadah yang telah Nabi tunjukkan bagi nampak lagi banyak kaifiat dia ataupun lagi kurang kaifiat dia. Bid'ah ni bermula pada zaman Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, athar Imam An-Nasa'i, yang mungkin kita biasa dengar. Ketika mana Abu Musa Al-Asy'ari pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud, beritahu pada Abdullah bin Mas'ud, dia kata aku perasan di satu masjid ni
Sebelum masuk waktu salat, mereka akan buat halaqah. Mereka akan buat bulatan. Dalam bulatan tu ada seorang yang akan bawa bekah. Dalam bekah tu ada batu, satu bekah lagi kosong. Okay. Yang bawa bekah tu dia akan sebut halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali la ilaha illallah. Dia letak dalam bekah dia tu, dalam tepurung ke apa, 100 biji batu, dia pun kira sampai cukup. Ini bid'ah yang pertama. Hadis ni kita dah biasa dengar. Okay. Kita pergi laluan azan dulu. Kita sambung sekali lagi. Ta'rif Imam Syafi'i muka surat 90 tu dia sebut umum. Apa yang sama dengan Quran dan hadis, ijma' athar, itu bid'ah hasanah. Apa yang yukhalif, berselisihan, maka ianya ialah bid'ah sayyi'ah. Umum kita tahu. Okay. Cuma saya nak sebut sini sebagai kefahaman mudah. Kumpulan ulama yang mengatakan bid'ah itu kepada dua, iaitu hasanah dan juga sayyi'ah. Dan kumpulan yang mengatakan bid'ah cuma satu, bid'ah itu hanyalah bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah dalalah. Kumpulan yang kata bid'ah hasanah ni, ada bid'ah hasanah, ianya ialah sama maksud dengan masalih mursalah. Bagi kumpulan kedua yang kata semua bid'ah ni ialah sayyi'ah ataupun dalalah. Itu maksud dia. Masalih mursalah ni ialah benda yang membantu ibadat ataupun memudahkan ibadat, maka ianya dipanggil sebagai bid'ah hasanah ataupun masalih mursalah. Contoh, pembukuan Quran. Zaman Nabi, Quran tidak dibukukan. Masuk zaman Abu Bakar dibukukan. Masuk zaman Uthman disatukan tulisannya, sebab takut benda tu hilang. Ini disebut sebagai bid'ah hasanah dan juga masalih mursalah bagi kumpulan yang tak kata, bagi kumpulan yang kata bid'ah tu hanya satu. Sama juga dengan buat sekolah, sama juga dengan buka madrasah, sama juga dengan pakai mikrofon untuk azan, apa semua sekali lah. Ini semua disebut sebagai masalih mursalah. Okay. Cuma yang jadi celarunya ialah bila mana ada kumpulan yang mengatakan bid'ah hasanah ni ialah ibadah yang ditambah ataupun dikurangi pun boleh disebut dan dinilai sebagai bid'ah hasanah. Dan mereka selalulah guna ta'arif Imam Syafi'i ni.
Ataupun mereka juga guna qaul daripada Imam An-Nawawi. Qaul pada Imam Nawawi. Maknanya dia kata Imam Nawawi pun bersetuju bid'ah ni ialah bid'ah hasanah. Okey. Tapi kita kena sedar, Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, walaupun dia tu menerima bid'ah ni ada dua, hasanah dan juga dalalah, dia juga menentang perbuatan ada satu kumpulan di Syria ataupun di Syam pada waktu tu, bila mana bulan Ramadan, masuk 17 Ramadan, mereka salat tarawih, mereka akan baca surah Al-An'am pada rakaat yang kedua terakhir. Maknanya rakaat yang ke-6 kalau dia orang buat 8 lah, ataupun rakaat yang ke-18 kalau dia orang buat 20. Dia orang akan baca surah Al-An'am sekaligus rakaat tu. Sekaligus dia baca. Masuk 17 Ramadan dia buat macam tu. Maka kata Imam An-Nawawi itu termasuk daripada bid'ah yang tercela. Kalaulah Imam Nawawi dia pegang konsep benda yang berkait dengan ibadah, contoh kita nak tambah bacaan-bacaan tertentu dalam solat kita, benda tu tak ada masalah. Tapi Imam Nawawi dia bermasalah pada bab tu, sebab dia sudah, orang dah tengok benda tu macam satu benda kewajipan. Orang dah tengok benda tu sebagai satu kewajipan. Ini benda yang kita kena clear, dan benda ni memang akan jadi pertelagahan pada mana-mana tempat pun. Cuma dia perlis ni lapang sikit. Saya nak cerita ni tak ada rasa terlekat apa. Cuba suruh kuliah Terengganu tajuk ni. Kita kena bawa senjata, takut orang tu pedar kita dekat kereta ni. Maknanya benda tu kita tak boleh nak agak lah. Nak agak. Okay. Cuma nak beritahu, ini benda kalau orang yang belajar dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Okay. Contoh amalan-amalan yang berada dalam masyarakat kita, talqin ke, tahlil ke, apa semua ni. Okay. Walaupun orang tu kata benda ni dia duduk dalam khilaf, boleh buat. Okay. Tapi demi Allah saya kata, jauh di sudut hati dia tahu benda tu tidak ada. Kalau orang tu orang belajar, benda tu tidak ada. Cuma mungkin dia nak jaga banyak benda lah dia nak jaga masa dia nak jawab tu. Tapi atas nama kebenaran, contoh kalau orang tanya, tahlil ni termasuk daripada bid'ah hasanah ke? Hakikatnya dia tidak termasuk dalam bid'ah hasanah. Cukup banyak tokoh, kalau nak pakai yang Arab mungkin orang tak apa nak pakai sangat. Sebab apa? Sebab yang Arab ni dia orang tak ada sangat isu ni. Okay. Kalau tuan-tuan tengok Syekh Daud Fatani yang tulis kitab Munatul Musalli, dia bahas tentang isu ni dalam kitab dia. Saya tak ingat kitab dia ada satu kitab dia 2 jilid, fatwa-fatwa dia. Okay. Cuma zaman dia orang tak panggil tahlil, zaman dia orang panggil wahsyah. Dia tak panggil tahlil. Wahsyah ni apa dia? Lepas daripada berlaku kematian, malam tu orang akan buat bacaan zikir sekali dengan kenduri, makan-makan. Dia jawab, benda ni termasuk daripada bid'ah yang jelas dan tercela. Sangat-sangat tercela. Tuan-tuan boleh tengok, dia ada satu video Ustaz Halim Hassan. Semalam Ustaz Halim Hassan kuliah sini. Video tu lama, video yang dah lama, perbahasan isu tahlil di sisi kitab-kitab Jawi. Dia bawa semua kitab Jawi, Arsyad Banjari, Sabil Al-Muhtadi, apa semua. Ini semua kitab-kitab Jawi yang menerangkan isu tu, okay. Hakikatnya dia tidak termasuk daripada apa yang disebut. Yang sunnahnya bila mana berlaku kematian ni ialah orang-orang ataupun jiran terdekat yang memberi makan. Itu je yang adalah hadis, banyak tu sebut. Dan kita boleh buat apa pada si mati? Kita boleh doa pada si mati. Walaupun sebahagian ulama kata baca Quran ni sampai pada si mati. Contohnya Imam Ahmad kalau tengok dia punya sandaran dalil dia pun kurang kuat. Kalau orang yang nak belajar fiqh perbandingan lah, ataupun perbandingan ijtihad, Imam Syafi'i sendiri bila mana dia tafsirkan ayat dalam surah An-Najm, kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Kathir, dia sendiri sebut bahawasanya bacaan Quran la yasilu thawabuha, tidak akan sampai pahalanya kepada si mati. Maknanya pendapat tu ada. Okay. Yang pastinya ialah doa. Orang selalu guna hadis, bila mana mati anak Adam inqata'a amaluhu illa min salat, terputus semua sekali amalannya kecuali 3. Doa anaknya yang saleh. Okay. Orang guna dalil ni lah, saya kata boleh lah kita nak buat tahlil.
Kita kena tengok hadis tu Nabi sebut doa. Nabi sebut doa. Nabi tak sebut perkataan lain. Nabi tak sebut bacaan Quran, Nabi tak sebut bacaan zikir. Nabi sebut doa. Sinilah kita nak kena tengok satu orang tu kalau betul-betul dia nak beramal dan dia nak ikut sunnah Nabi. Di sini sebenarnya. Sebab dia ada satu konsep. Yang jadi macam ni dia ada satu konsep. Konsep kata-kata orang yang berubah menjadi prinsip agama ataupun prinsip kehidupan. Kalau orang berlaku kematian tak buat tahlil, apa pandangan masyarakat? Di Perlis ni mungkin taklah berat sangat. Di negeri lain orang akan tengok satu macam, kecuali benda tu datang daripada orang-orang yang besar kedudukan dia. Contoh, tuan-tuan ingat kematian Tuan Guru Ni Abdul Aziz, keluarga dia tak buat, orang tak kata sebab Tuan Guru yang mati. Keluarga dia. Cuba kalau yang mati tu orang ke laut nelayan, anak tak nak buat. Pak saudara dia kata apa macam tanah ubi. Ayat tu macam tanah ubi ni tak ada baca apa. Ayat tu yang mengganggu sebahagian orang sehingga dia rasa bersalah. Tengok dahsyat permainan syaitan. Benda tu betul tapi dia boleh buat kita rasa bersalah sehingga kita rasa macam tak kena tak buat. Jadi ini benda kita boleh tengok macam mana syaitan dia suka bermain. Okay. Tak salah nak beri makan pada orang, nak beri makan pada orang tu tak salah. Okay. Cuma yang ditentang sini ialah dia punya pengkhususan di situ. Pengkhususan. Nak sebut kepada kita bahawasanya dia macam ada satu modul dah. Tahlil ni dia ada satu modul. Bacaan dia datang daripada mana. Saya tak nak cerita panjang, cuma nak beritahu bahawasanya dia memang kaedah dia macam tu. Kalau setakat kita nak berdoa kepada si mati apa semua, maka tak ada masalah. Benda tu memang ada dalil dan sandaran yang jelas. Kalau kita nak bersedekah kepada si mati atas kita sedekah, pahala tu kita nak bagi pada si mati, kita bagi makan sahaja, maka benda tu umum. Okay. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat almarhum Abu Hassan Din, video dia yang last sebelum dia meninggal, video dia pasal isu tahlil ni. Okay. Dia cerita last kali dia cerita, kalau berlaku kematian saya panggil orang makan, saya suruh tahlil. Benda tu adalah sedikit sandarannya, masih lagi kuat. Okay. Cuma benda ni kalau datang daripada tokoh-tokoh yang besar, orang tak hentam kuat sangat. Kalau datang daripada orang-orang biasa nak buat macam kita, yang masyarakat awam kita nak buat, dia macam satu macam. Bahkan saya kata pengalaman saya sendiri, saya nak cerita pada mak saya bila mana berlaku kematian ayah saya, tak boleh. Dia nak buat. Okay. Yang dahsyat ni dia suruh kita jadi kepala lagi. Mak kita suruh, bukan orang lain yang suruh. Tuan-tuan boleh bayang betapa berperangnya saya pada waktu tu. Okay. Cuma saya sap benda tu kepada orang masjid lah. Masjid di kampung, kita bawa makanan, kita tinggal makanan, kita tak masuk dalam majlis tu. Cuma orang masjid tu tanya, nak buat tahlil ke? Kita ikut pandai imam lah, nak buat tak nak buat. Saya memang hantar makanan. Okay. Bagi orang masjid makan. Nak buat 3 malam ke 30 malam ke 300 malam pun sila kalau rajin. Okay. Tapi bayar kita takkan bayar lebih lah, banyak tu je tu bagi. Okay. Cuma nak beritahu dia, kita nak cerita benda tu dia dah jadi darah daging. Di Semenanjung kita ni okey. Saya pernah kuliah di Labuan, wilayah Persekutuan Labuan, dekat dengan Sabah. Dia orang jemput. Okey. Habis kuliah dia orang suruh saya pergi satu rumah orang AJK masjid. Dia orang buat tahlil. Saya pada waktu tu gelisah lah. Apa hal tahlil? Tapi saya beritahu pada AJK masjid, saya tak nak jadi kepala. Cuma saya pergilah rumah tu. Dia orang okey. Bila mana kita duduk dalam majlis tu, sebelum ratib tu, sebelum nak baca doa panjang tahlil tu, tiba-tiba anak dia keluar bawa satu talam. Dalam talam tu ada bekas bara, ada kemian dalam. Dia bakar. Berasap, satu rumah berasap. Tebal lah saya. Saya kata lain macam. Biasa tahlil Semenanjung tak ada hebat macam ni. Tahlil belah Sabah Sarawak ni hebat lah. Habis makan malam tu dijamu nasi Arab, mungkin malam ke-7 malam tu. Sebab ramai lain macam. Dia biasa malam terakhir tu ramai tu. Okay, ramai lain macam. Saya tanya satu orang, dia orang Semenanjung tapi kerja sana, orang lain geng. Tanya sebab apa dia letak kemian. Dia kata orang sini masih percaya asap kemian tu bawa doa-doa kita ke langit. Lagi dahsyat tuan-tuan. Lagi dahsyat. Okay. Kalau belah Indonesia, belah Jawa lagi dahsyat.
Dia letakkan menu siap-siap dah. Malam pertama apam, kuah sekian. Tak tahulah kalau ada ingredient berapa sudu, camca semua dia letak tu, tak tahu lah. Okay. Cuma dia sampai tahap ke arah tu dan benda tu berlaku hakikatnya. Benda tu berlaku. Okay. Saya tak nak katalah benda ni datang pada Hindu semua, sebab dah ramai orang sebut tentang isu ni. Cuma ianya telah disandarkan kepada bid'ah hasanah yang sangat-sangat jauh daripada apa yang definisikan oleh para ulama. Jauh hakikatnya. Tak ada satu darjah pun nak sama dengan apa yang disebut oleh para ulama, tak ada. Benda tu tak boleh terima hakikatnya. Okay. Tapi orang dah buat, orang dah jadikan dia sebagai satu adat yang tak dapat dipisahkan. Dah bahkan orang kenal masyarakat Nusantara ni ialah dengan benda tu. Di negara Arab tak ada lah. Sepanjang saya duduk negara Arab lah, tak ada. Tahlil ni tak berlaku. Hatta tempat kuat sufi pun, masjid tu masjid orang ratib pun tak ada dengar orang buat majlis tahlil situ. Tempat kita je yang ada. Cuma di sana mungkin ada talqin ada. Cuma nak beritahu ini ialah pembahagian bid'ah yang memang tak akan habis kalau kita cerita. Memang akan ada orang setuju ataupun orang tak setuju. Cuma hakikatnya itulah. Jadi saya rasa kita berpada situ je lah kot untuk malam ni. Kita akan sambung lagi bab bid'ah ni sebab kita nak ambil definisi yang paling kemah dalam perbahasan dia. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.